Kenapa manusia boleh bunuh diri? Banyak faktor. Cuma saya nak sebutkan ia ada kaitan dengan sistem keimanan, sistem kepercayaan manusia. Masya Allah. Kita telah diatur oleh Allah. Islam satu agama yang mengatur penganutnya. Kitalah penganut, kita Muslim kan, orang Islam. Ada satu sistem kepercayaan. Kepercayaan daripada kecil kita dilatih mempercayai sesuatu yang tidak dilihat dengan mata, yang tidak pernah dengar oleh telinga. Subhanallah. Semua itu kepercayaan kepada perkara yang tak pernah dibuktikan oleh sains. Antaranya kepercayaan apa? Pasal azab kubur. Walaupun sains dia buktikan bahawasanya tak berlaku pun azab kubur macam orang Islam cakap. Sebab bila mereka buka kubur tu, kan, selepas seminggu ke selepas 2 minggu, elok je mayat tu duduk, tak ada pun himpitan kubur. Tak ada pun berlaku sebab mayat ni orang bukan Islam ni. Tak ada pun tulang belulang tu jadi gini ke. Sebagaimana Nabi katakan berselisih ke. Macam elok terletak sebagaimana letak, itulah kesan dia. Tak ada pun kubur tu tiba-tiba bawah tu macam bergelora ke kan, hancur lebur ke. Kapan pun kita sebut keranda pun elok je lagi. Itu cara mereka masuk ke pemikiran anak muda. Apa yang orang Islam percaya bahawasanya ada azab kubur, ada himpitan kubur, kemudian ada nikmat dalam kubur, tak ada pun jadi luas. Kan umat Islam percaya hadis Nabi kata akan seluas mata memandang. Mereka membuktikan dari sudut sains bahawasanya tak berlaku semua tu. Kemudian tuan-puan sekalian, kita percaya apa? Adanya mahsyar, adanya pengadilan Allah, penghakiman Allah, adanya syurga, adanya neraka, adanya azab-azab sekian. Tuan-puan sekalian, saya nak tanya tuan-puan sekalian, sampai hari ini ada tak sesiapa yang datang dan membuktikan? Ada tak orang yang dah mati hidup semula? Cakap, aku nak cakap ni, aku lebih peluang satu minit je. Dan aku nak cakap betul azab kubur tu betul. Lepas tu dia pun mati balik. Tak ada tuan-puan sekalian. Ada tak orang mukmin yang rohnya telah berada di langit kan, bersama dengan orang soleh? Betul. Memang kehidupan di alam barzah ni indah bagi orang beriman. Sebab apa? Gini. Tak ada tuan-puan sekalian. Tapi kenapa kita percaya? Kenapa kita boleh percaya bulat-bulat tanpa kita pertikaikan? Kerana sistem kepercayaan ini telah ditanam sejak daripada kecil. Ditanam sejak daripada kecil. Dan itu adalah satu kurniaan nikmat yang Allah beri. Subhanallah. Saya sendiri dalam proses contohnya meyakinkan anak kan. Contohnya nak diorang istiqamah berkenaan dengan baca ayatul kursi selepas solat. Bila kita nak mulakan tu, kita kata, okey, jangan lepas solat jangan tinggal ayat kursi. Kenapa Umi? Sebab Nabi bersabda, ini hadis yang sahih ya, Nabi bersabda, barang siapa yang setelah solatnya lalu membaca ayatul kursiyun. Ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum sampai akhir. Lalu dia membaca ayatul kursiyun, Nabi kata, tidak ada apa-apa yang boleh menghalangnya dengan syurga melainkan maut. Maksudnya dia tak masuk syurga lagi, dia tak berpindah ke alam yang nikmat umpama syurga tu. Kan alam barzah belum syurga tapi diberi nikmat dah. Nikmat-nikmat syurga tu dah ada beri dah sikit. Selesa duduk dalam tu. Nanti rumah dalam syurga lebih sejuk, lebih nyaman, lebih damai, lebih indah daripada rumah di dunia ni. Nabi kata subhanallah, tidak ada yang menghalangnya antara dia dengan syurga kecuali maut. Sebab dia masih hidup je. Kalau dia mati, masuk syurga dia. Subhanallah, siapa? Orang yang setiap kali lepas solat, dia baca ayat kursi. Jadi, bila kita terangkan pada anak, tak ada anak yang pertikaikan. Ya ke Umi? Betul ke? Dah ada ke yang cakap? Ada tak yang dah mati yang amal ayat kursi cakap? Bangun balik cakap? Tak ada pertikaian tu daripada anak-anak. Bila dia orang dengar, dia orang, okey. Lepas tu saya jelaskan pada anak lagi kan, saya kata, pasal syurga ni kena berjuang masing-masing. Umi bantu anak-anak supaya anak-anak faham benda ni dan amalkan. Tetapi kalau tak beramal, tak dapat. Sebab Umi tak boleh tolong Atikah, Sarah, Luqman, Imran, Sofwan. Tak boleh tolong untuk tarik masuk syurga. Pasal syurga ni kena beramal sendiri, berjuang sendiri. Perjuangan Umi adalah supaya anak faham bagaimana nak berjuang. Subhanallah. Tak ada pertikaian. Tuan-puan, kalau kita ajar budak-budak masa kita kecil-kecil dulu. Bila kita dengar ustaz cerita.
Pasal alam ghaib, pasal azab api neraka, kita pun takut. Pasal syurga, kita pun senyum. Pasal benda-benda yang pelik yang berlaku dalam ajaran agama kita. Contoh, kita diceritakan tentang Nabi Musa AS dengan tongkat ni boleh belah laut. Pernah tak kita petikaikan daripada kecil? Macam tak logik lah cerita ustaz ni. Mana boleh laut nak dibelah dua? Sampai hari ni pun tak ada teknologi pun manusia boleh belah laut. Sebab macam mana pun dia buat alat gini, air akan daripada bawah, dia akan naik juga. Biar betul. Tak ada yang petikaikan. Orang Islam lah, maksudnya daripada kecil. Bila dengar cerita Nabi belah bulan. Kan? Tak ada yang petikaikan. Tak logik lah belah bulan. Mana boleh manusia belah bulan? Tapi kita percaya cerita tu. Kan? Pasal Nabi Nuh kan? Pasal itu, pasal benda pelik-pelik. Semua ajaib. Benda yang tak logik dengan akal fikiran. Itu yang saya sebutkan tuan-tuan sekalian. Allah memang pilih kita untuk ada sistem kepercayaan daripada kecil. Sebab itu nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, iaitu percaya. Nikmat yakin dengan Allah. Sebab itu kalau kita ada nikmat ini, syukuri nikmat ni pun tak tersyukur dah kita ni. Sebab apa? Dalam waktu yang sama, ramai orang yang tidak percaya. Yang mengatakan orang Islam ni gila. Gila lah orang Islam ni. Dia boleh percaya Nabi dia belah bulan. Kan Nabi buat dengan jari, lepas tu bulan terbelah, bulan tangkuk balik. Tapi bila saintis, bila satelit dah boleh pergi tengok keliling bulan, mereka pun akhirnya mengakui memang benar bulan pernah terbelah dua. Kerana ada skar tu. Ada parut keliling bulan dan membuktikan bahawa benar bulan satu ketika dulu pernah terbelah dua, kemudian bertangkuk kembali. Pasal Laut Merah terbelah dua. Akhirnya mereka jumpa ekologi mereka buat kajian. Memang ada kesan-kesan dulu laut ini pernah terbelah dua. Semualah benda-benda tu kan. Subhanallah apa sekian. Kalau dulu mereka kata, dan sampai sekarang mereka kata orang Islam ni pelik, orang Islam ni gila, orang Islam ni percaya adanya kehidupan semula. Kehidupan gini. Lepas tu ada balasan ni. Sebab itu tuan-puan sekalian, sistem kepercayaan inilah yang kita kena tanam kepada anak-anak daripada kecil. InsyaAllah, ujian apa pun datang, cabaran apa pun datang, musibah apa pun datang, mereka takkan bunuh diri. Mereka takkan bunuh diri. Sebab kita berikan kepada mereka kefahaman bahawasanya kalau kamu tertekan ada orang fitnah, tak apa, doa dengan Allah. Kamu dapat pahala, kamu akan dapat nikmat dan Allah akan berikan balasan kepada orang tersebut dengan adil. Tak apa, kita tak balas pun tak apa, kita doa. Kadang-kadang orang macam ni kita kata Allah balas dunia lagi. Kan? Tapi kita memilih apa? Tak apa, saya tak nak dendam dengan dia walaupun dia buat jahat pada saya. Saya nak maafkan dia. Semoga Allah ampuni dia. Allah Akbar. Itu level lebih tinggi lah. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Dengan mendoakan kebaikan dan harap dia berubah. Sebab bila orang yang buat jahat pada kita berubah, kita dapat kebaikan. Pertama, first kita dah dapat pahala. Kedua, kalau dia berubah sebab doa kita, subhanallah, pahala berterusan kita dapat. Dia hijrah, dia berubah, dia taubat. Asal daripada doa orang yang dizalimi. Bukankah doa orang yang dizalimi itu doa yang makbul? Itu hadis Nabi yang sahih. Antara doa-doa yang dimakbulkan ada doa yang dizalimi. Tengah kita dizalimi oleh manusia, kita berdoa masa tu. Berdoa dan doa itu doa yang makbul. Akhirnya orang tu berubah. Dia akan minta maaf dengan kita. Dia mungkin akan bersihkan nama kita. Kan? Kemudian dia akan menjadi hamba Allah yang baik. Kita dapat pahala. Sebab doa kita. Masya Allah. Itu disebut dalam firman Allah. Ciri-ciri orang masuk syurga sekeluarga. Ia menolak kejahatan dengan kebaikan. Tapi sekiranya kita tak boleh nak buat macam tu. Bukan berdosa. Ustazah, dosa ke kalau saya doa, ya Allah tunjukkanlah kebenaran. Ya Allah tunjukkanlah kebenaran. Kan? Apa yang telah dilakukan. Dan berikanlah engkaulah sebaik-baik yang memberi balasan. Ustazah, itu salah ke? Tak ada masalah kalau nak doa macam tu. Dan keadaan kita rasa perit sangat. Apa yang dia buat kejam sangat. Dan kita bukan doa, ya Allah biarlah rumah dia terbakar. Ya Allah biarlah dia jatuh lokang. Biarlah dia kena aksiden. Biarlah dia cacat. Biarlah jadi gila. Kita tak doa macam tu spesifik. Cuma kita doa, ya Allah engkau lah yang maha memberikan sebaik-baik balasan. Maksudnya kita serahkan Allah yang membalasnya. Sebab itulah tuan-puan sekalian, orang Islam bila ada sistem kepercayaan macam ni, walaupun buruk apa yang berlaku, kerana dia percaya kehidupan tak akan terhenti di dunia. Kehidupan tidak berakhir di dunia. Masih ada kehidupan lain selepas akhirat. Jadi dia takut bunuh diri sebab bagi orang bukan Islam, kalau Mak Saleh kan,
dia ada sistem bunuh diri lah. Boleh mohon di mahkamah luluskan dia nak mengakhirkan hayat dia. Sebab mereka kata kalau mereka boleh berhak untuk hidup, mereka juga boleh berhak untuk menentukan mereka mati bila, hari apa dan sebagainya. Mungkin ada ujian mereka rasa tak tanggung dah. Mati yang sakit tak boleh nak tanggung dah. Mereka boleh minta kebenaran untuk euthanasia istilahnya. Encik. Euthanasia. Ke apa? Anesthesia. Tak, yang mati, yang cara dimatikan tu. Euthanasia. Macam itulah. Ini banyak negara yang bukan Islam membenarkan permohonan untuk dimatikan. Mereka seolahnya mereka buat kajian, mati cara macam tu tak ada sakit, zero sakit. Mungkin dia dah cancer stage apa, dia kata dia tak boleh nak go through dah dengan apa? Dengan kemo, dengan itu ni. Dia kata saya dah bersetuju dan ahli keluarga semua dah bersetuju. Dan doktor kata sebab sakit awak ni memang dah tak ada harapan untuk hidup. Dan kalau awak hidup pun mungkin dah tempoh 6 bulan tapi sangat terseksa. Jadi dia buat permohonan untuk dimatikan. Jadi dia ada masukkan cecair. Yang dikatakan cecair tu memang tak akan beri, dia akan mati dalam keadaan tenang. Macam itulah. Jadi bagi negara bukan Islam, dia ada kaedah tu. Tapi orang Islam tidak sekali-kali membenarkan. Sebab apa? Kita masih ada, walaupun tak ada harapan hidup di dunia, tapi kita ada harapan hidup yang baik selepas mati. Jadi orang Islam pula, bila dengar doktor kata 6 bulan lagi, alhamdulillah saya masih ada ruang lagi untuk bertaubat. Saya ada masih peluang lagi untuk memperbanyakkan amal soleh. Kurang-kurangnya kematian saya dah diberitahu, ada peluang untuk buat persiapan. Nampak tak? Yang membezakan apa? Sakit, sama-sama sakit. Stres sama-sama stres. Tapi bezanya bila ada sisi kepercayaan, ada kehidupan selepas mati. Jadi, orang Islam, kalaupun stres macam bunuh diri, takut. Sebab apa? Kita tahu kehidupan tidak berakhir dengan di dunia. Lepas mati, ada alam barzah. Jadi kalau bunuh diri, sampai Nabi kata, antara golongan yang bunuh diri, yang ialah dia ada yang diampunkan, ada yang tidak diampunkan. Nabi kata dia diharamkan baginya syurga. Maksudnya kekal di neraka. Na'udzubillah. Jadi sebab kalau fikir hidup tu, stres hidup tu, memang fikir nak mati je. Tetapi bila fikir betapa beratnya dosa, azab bagi bunuh diri, jadi takut, tak berani. Lebih berani hadapi hidup dengan ujian. Lebih berani hadapi ujian hidup berbanding menghadapi kesan daripada bunuh diri. Sebab itu, sebenarnya peratusan bunuh diri bagi negara Islam sangat rendah. Berbanding negara bukan Islam, bunuh diri itu common, biasa. Kalau kita tahu di Korea kan, di China ni, dia orang ada tempat khas dalam bunuh diri. Sebab apa? Kalau bunuh diri kita jumpa menyusahkan orang nak angkat, nak uruskan tempat tu. Jadi mereka dah ramai sangat orang-orang yang memutuskan untuk mati. Jadi mereka sediakan ada gaun yang khas. Ada di negara mana tu dia sediakan macam ada gaun macam perigi besar macam tu kan. Nak bunuh diri, sampai di situ ada banyak nota-nota bunuh diri. Sebelum bunuh diri tulis nota dulu. Lepas tu terjun. Jadi keluarga kalau hilang, cari dekat kawasan tu, ada dia tinggalkan nota yang dia bunuh diri. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Jadi soalannya bagi mereka untuk menamatkan penderitaan di dunia, dia akhirkan kehidupan. Tapi kita bagi orang Islam, kehidupan tak akan terhenti dengan kematian di dunia. Kita ada kehidupan yang kekal abadi, yang tak akan mati lagi. Kalau hidup di syurga, hidup dalam nikmat, takkan mati. Kalau hidup dalam neraka takkan mati. Walaupun dia mati berkali-kali dalam neraka kerana azab yang sangat dahsyat. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan kerana sistem kepercayaan itulah tuan-puan sekalian, kita boleh kuat menghadapi ujian Allah. Sabar hadapi ujian Allah. Kita susah apa pun, tak apalah hidup kita miskin di dunia. Kita sabar. Sebab Nabi kata apa? Ramainya yang menghuni syurga adalah orang yang miskin. Mudah-mudahan kita lah tu. Jadi motivasi tu yang membuatkan dia sabar dengan hidup miskin. Sabar. Dan ada satu kisah. Sebenarnya hadis ni kita nak baca besok. Esok kita akan baca hadis ni, tapi saya cerita dulu. Apakah kata-kata Rasulullah bila Sayyidatina Fatimah melihat sakaratul maut, melihat keadaan Nabi yang sangat sakit ketika akhir hayat, menanggung kesakitan untuk menghadapi sakaratul maut. Subhanallah. Sehingga Sayyidatina Fatimah sebut kepada Nabi, wahai ayahandaku, kan, betapa deritanya kamu, betapa beratnya ujianmu, betapa sakitnya kamu. Kemudian apa jawapan Nabi? Itu jawapan yang sebenarnya bagi satu motivasi yang kita sendiri boleh sebut.
Nabi bila dia uji kan, bila Sayyidah Fatimah ni anak kesayangan Nabi melihat ujian Rasulullah daripada kecil. Kan Fatimah masa kecil lagi dah kehilangan ibundanya Sayyidatina Khadijah. Rasulullah sebut apa ketika itu? Rasulullah kata, wahai anak-anakku, tidak ada lagi keperitan, tidak ada lagi kesakitan selepas hari ini. Selepas ni dah tak ada sakit dah. Lepas ni ayahandamu tak sakit lagi dah, tak duka cita lagi dah. Ayahandamu dah tak berduka lagi dah. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, ayat tu ayat hebat, motivasi. Sama macam kalau kita pujuk seseorang kan, yang sedang sedih, menderita sangat. Kan? Kita sebut apa? Antara ayat kita boleh sebut, InsyaAllah lepas ni dah tak ada apa-apa dah. Jangan bimbang lagi. InsyaAllah. Kalau tengok anak tu kan, contohnya dia sakit teramat. Kita gunakan ayat motivasinya, InsyaAllah lepas ni sembuh, tak sakit dah ni. Itu ayat memberi harapan. Harapan. Walaupun mungkin belum tentu harapan itu jadi kenyataan. Tapi manusia, kita ni kenapa kita boleh hadapi ujian Allah dengan sabar? Sebab ada harapan. Harapan apa? InsyaAllah lepas ni berlalulah ujian ni. Orang yang perit hadapi perpisahan sementara di dunia ni kan. Contoh yang PJJ ni kan setahun. Saya tengok ayat-ayat mereka di hujungnya. InsyaAllah Ustazah tak pernah putus harap. Satu hari COVID ni angkat dan kami boleh hidup kembali semula. Sebuah keluarga. Ada suami duduk luar negara. Memang tak boleh nak masuk. Tak boleh nak rentas negara. 2 tahun tak jumpa. InsyaAllah Ustazah saya terus mengharap. Kan Allah akan angkat COVID ni dan kami boleh jumpa semula sebelum kematian. Nampak tak? Kerana ada harapan. Dan harapan ini memang Allah sentiasa sebut di dalam Al-Quran. Contohnya ayat wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kamu tak suka itu baik bagi kamu. Bukankah Allah bagi harapan? Dan Allah berfirman wala ta'asu min rauhillah wala ta'asu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Itu harapan. Jangan putus asa. Kan kita selalu sabar, insya-Allah Allah tinggikan darjat. Itu kan harapan, belum confirm lagi. Insya-Allah Allah gantikan lebih baik. Insya-Allah Allah ampunkan dosa kita. Jadi dengan harapan-harapan itulah sistem kepercayaan yang ada daripada Allah dah daripada kecil. Walaupun kita pun tak tahu macam mana aku boleh percaya masa kecil dulu kisah-kisah alam ghaib. Masa kecil dulu aku dah percaya pasal syurga neraka. Itulah nikmat kurniaan yang kita perlu syukuri kerana kita lahir Islam dan Allah terus bagi hati kita percaya benda-benda yang ghaib. Alhamdulillah. Tuan-puan sekalian, sekadar itulah perkongsian kita pada hari ini. Ia sebenarnya bertitik tolak daripada apa tadi? Perbincangan kita berkaitan dengan Nabi sebut hadisnya. Nabi sebut bagi orang mukmin itu semuanya baik. Sama ada dia diberi nikmat lalu syukur ataupun diberi ujian dia sabar. Mudah-mudahan mendapat manfaat perkongsian.